Saya ada rahsia nak cerita ni. Jangan bagi tahu siapa-siapa lain tau. Sebab rahsia ni penting, sebab tu kena buat video tempat gelap. Lemak, ada lampu kat atas. Macam mana ni? Tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tak apabila saya membuat video-video ulasan, react dan soalan kepada Jabatan Mufti beberapa negeri yang membolehkan tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah diamalkan semula, ya. Tarikat ini asalnya dahulu diharamkan, namun telah disemak semula kononnya. Telah disemak semula dan kemudian dibolehkan. Asalkan tarikat ini tidak menyelisihi asas akidah dan asas syariah. Bila disebut asas, asas ini sesuatu yang kita kata sangat rongga. Sebab asalkan seseorang itu beriman Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Muhammad adalah Rasulullah, itu sudah asas. Yang selain daripada itu boleh lari ataupun menyeleweng ataupun tidak selari macam mana pun. Demikian juga asas syariah. Apakah yang dimaksudkan dengan asas syariah kan? Dan apabila saya mengulas, react atau tanya soalan kepada jabatan-jabatan mufti negeri yang terbabit itu, saya ada sebut jika perkara ini boleh berlaku terhadap tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah, maka ia juga boleh berlaku ke atas mana-mana individu atau kumpulan yang sebelum ini telah difatwakan sebagai sesat, bercanggah ataupun diharamkan, tetapi kemudian dibolehkan semula asalkan mereka ini tidak menyelisihi asas akidah dan asas syariah. Itu saya sebut secara umum, ya. Baru-baru ini sampai kepada saya sebuah video. Okey, video ini mula-mula saya tonton, dia cerita tentang wali-wali, karut-marut apa semua itulah. Saya pun macam apa hal kawan saya ni forward video ni kepada saya. Kemudian masuk nama Ibnu Arabi. Kemudian masuk nama satu kumpulan yang sebelum ini telah difatwakan sebagai sama ada haram ataupun sesat, yang kemudiannya disebut bahawa ia akan disemak semula ataupun perkataan yang digunakan ialah murajaah. Murajaah ni maknanya macam akan disemak semula lah. Maknanya they will revisit the fatwa that says that this particular kumpulan, particular group is deviant, ya. Jadi ini sesuatu yang memeranjatkan. Ayuh kita tonton video tersebut. Cuma saya nak beritahu disclaimer bahawa video ini kita tak tahu sejauh mana kesahihannya. Kita tak tahu, saya pun tak tahu. Cuma saya nak kongsikan, kita tengok dan lihat beberapa bulan akan datang. Apakah benar apa yang terkandung dalam video ni, ya. It remains to be seen, it remains to be proven. Tapi macam benar. Tapi kita tengok dulu, ya. Baik, saya akan mainkan video tu. Kemudian sama-sama kita nilai, ya. Baik. Yang ditanam dekat tanah Maghribi. Kata Mahdawiyah, Katmiyah, Khatmiyah. Dalam kitab itu. Mahdawiyah, Mahdi akhir zaman. Katmiyah, Qutub Maktub. Khatmiyah, Khatam Awliya. 3 orang itu ditanam, disubungi, dekat. Ini kita panggil dalam ilmu hakikat kedudukan yang tak diulangi. Faham? Kalau Qutub Ghaus, setiap zaman ada Qutub Ghaus. Abdal, setiap zaman ada Abdal. Tapi Khatam Awliya, Khatam Maktub, Qutub Maktub Awliya, Imam Mahdi yang muntazar, itu yang tak diulangi. Satu orang sahaja. Yani saya cakap tentang kedudukan dalam kewalian yang tak diulangi, tak repeated. Itu yang Imam Ibn Arabi cakap tentang pasal kedudukan yang asli yang tak diulangi. Kan? Jadi cakap tentang Khatam Awliya yang akan keluar dari tanah Maghribi. Apa Khatam Awliya? Perantaraan antara Awliya dengan Awliya. Tidak boleh satu wali Allah dari zaman Adam sampai hari kiamat menerima satu limpahan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga jadi wali, melainkan melalui khatam awliya, perantaraan timpangan kewalian. Jadi cakap. Jadi Sidi Ibn Arabi terbakar hatinya. Terbakar karena apa? Lihatlah alhamdulillah kurniaan Allah terhadap antum wahai saudara Tijani. Ibnu Arabi ini kita panggil Asy-Syaikhul Akbar, Syaikhu yang agung. Tapi daripada dengar, jangan sibuk dengan minuman, bukan sekarang waktu minum. Saya yang puasa, bukan antum. Jadi amat menyesal dan amat sedih dalam negara ini yang negara Ahli Sunnah wal Jamaah.
sebahagian daripada orang sesat yang mengketuai kita mensesatkan Ibn Arabi dan melarangkan baca kitab-kitabnya dan menibar perasaan-perasaannya. Kalau kita baca kitab Syekh Abdul Samad bin Falambani atau Syekh Daud bila sebut Ibn Arabi, sebut Ibn Arabi ini macam dengan kehaibatan Nabi-Nabiullah, kehebatannya macam kehebatan kenabian. Jadi lahir orang Melayu yang mengkhianati sejarah Melayu dan pergi membawa fahaman sesat dari luar, menyebabkan keluar fatwa tentang kesesatan atau tak kelayakan, tak layak baca dan mengenali ilmu Ibn Arabi. Dengan dakwah itu kata orang tak layak untuk mengenali Ibn Arabi. Siapa anda yang buat hukuman siapa yang layak untuk mengenali Arabi dan tak mengenali Ibn Arabi? Siapa anda? Anta daripada diri awal. Hari itu dekat majlis, dekat Jabatan Fatwa Perak, itu Kubaiti wallah, masih muka tu Kuwaiti wallah, Akiti itu. Dia cakap tentang kesalahan yang berlaku dalam jabatan-jabatan agama. Kata daripada benda itu, daripada kesalahan yang dilakukan daripada jabatan agama kita, dia cakap dalam majlis itu, majlis yang dengan Mufti Perak, dengan kata daripada masalah yang tak sahih dalam keluaran jabatan fatwa agama, mensesatkan atau melarangkan baca dan mengenali Arabi dan fahaman Arabi, itu satu. Juga dah sebut arkam, kata juga fatwa tentang arkam kita ada program untuk murajaahnya, dia kata faham. Jadi yang menyebabkan Cirsya atau Cela Ibn Arabi itu kumpulan spy dalam kalangan kita yang menumbuni Wahabi tapi buat macam Ahli Sunnah. Itu yang menyebabkan kesalahan itu. Satu negara musuhi Ibn Arabi, rugi dunia dan akhirat. Negara itu rugi dunia dan akhirat. Yang memusuhi bukan wali biasa, ketua awliya umat Islam Syekh Ibn Arabi, nama Syekhul Akbar. Faham? Sampai dalam undang Malaysia dilarang print kitab. Yani kalau maktabah print kitab Ibn Arabi boleh masuk penjara atau denda. Lihatlah keburukan sampai mana. Baik, kita sama-sama telah pun mendengar je. Saya mula-mula macam saya kata, mula-mula saya dengar apa cerita karut-marut wali-wali ni kan. Kemudian masuk nama Ibnu Arabi. Okay. Kemudian masuk kononnya ataupun diriwayatkan, sebab saya seperti saya kata tak tahu sekadar mana kesahihannya, tetapi diriwayatkan akan dilakukan murajaah ataupun disemak semula fatwa yang sebelum ini diputuskan ke atas Al-Arqam. Ya, jadi ini yang saya katakan sebelum ini, bahawa sebagaimana tarikat Naqsyabandi Al-Aliyah boleh diokeykan semula, boleh dihalalkan semula atas dasar asalkan tidak menyelisihi asas akidah dan syariah, maka individu atau kumpulan lain yang sebelum ini telah difatwakan sebagai sesat ke, bercanggah ke, menyeleweng ke ataupun diharamkan, boleh juga dihalalkan semula ataupun diubah fatwa tersebut asalkan mereka itu tidak menyanggahi ataupun menyelisihi asas akidah dan asas syariah. Tak disebut ya, sebab kalau kita tengok fatwa-fatwa negeri lain, tak disebut ya bahawa asalkan tidak menyelisihi Asy'ariyah, asalkan tidak menyelisihi mazhab Syafi'i. Selama ni kita ni ditekankan kononnya mengikut akidah Asy'ariyah, mengikut fiqh mazhab Syafi'i kan. Tapi when it comes to tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah, Asy'ariyah itu hilang. Berarti tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah, Asy'ariyah bukan, Maturidiyah pun bukan, Salafiyah of course bukanlah kan. Dan dari sudut fiqahnya pun bukan mazhab Asy-Syafi'i. Sebab tu apabila dikatakan okey tarikat ini setelah disemak semula, dikatakan boleh diamalkan selagi mana tidak menyelisihi asas akidah, asas syariah ya. Dan sekarang ini akan dimurajaah, disemak semula fatwa yang sebelum ini telah diputuskan ke atas Al-Arqam. Selepas Al-Arqam akan, saya yakin akan disemak pula fatwa-fatwa yang telah diputuskan ke atas individu atau kumpulan lain yang sebelum ini telah dihukum sebagai sesat, menyeleweng dan sebagainya ya. Jadi nampaknya inilah arah pergerakan, walaupun dalam tu si fulan tu saya tak tahu nama, sebut pejabat agama, tapi yang saya yakin yang dimasukkan ialah pejabat mufti lah, sebab pejabat agama lazimnya tak ada kaitan dalam urusan ini. Jadi ini sesuatu yang kita kena jangkakan akan berlaku lah.
Cuma saya nak tekankan sekali lagi, sejauh mana kesahihan ini, sejauh mana fatwa ke atas Al-Arqam akan dimurajaah semula, kita tunggu dan lihat. Ya. Kita tengok kalau beberapa bulan lagi, setahun lagi ke, Al-Arqam pun diokeykan semula, jadi kita tahulah apa yang dikhabarkan oleh si Fulan ataupun Syekh dalam video tadi adalah betul. Sampai sekarang ni, saya pun tak kenal Syekh tu siapa. Saya tak tahu sejauh mana kesahihan apa yang dikatakan itu. Walaupun dengar macam betul. Jadi saya kata apa? Dikatakan ataupun diriwayatkan ya bahawa fatwa ke atas Al-Arqam akan disemak semula. Itulah yang ingin saya sampaikan pada malam ini, gelap-gelap ni. Tapi kamera ni alhamdulillah Insta360 Ace Pro. Dia punya rakaman pada waktu malam sangat bagus. Okey. Baik, demikian sedikit perkongsian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.